Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so untuk hari ni kita sambung kita punya topik berkenaan bagaimana yang kita dah belajar pada minggu lepas, konsep inverter, apa dia definisi untuk inverter, di mana inverter tu adalah convert, kita nak convert signal daripada DC kepada AC. Okey, dan kita panggilkan sebagai inverter. Dekat mana kita gunakan inverter itu dan prinsip asas untuk inverter, okey, kita dah buat macam mana proses switching inverter daripada isyarat DC dan convert menjadi AC dalam bentuk square wave yang kita tengok tu. Okey, dan saya ada tunjukkan juga kalau kita letak ataupun kita tengok kita letak induktor dan sebagainya lah. Okey, so untuk hari ni saya akan continue kita punya lesson. Okey, so kita akan pergi kepada three phase inverter. Inverter yang nak convert daripada DC kepada AC, tapi AC tu adalah three phase. Okey, jadi adalah dia punya gambar basic circuit untuk inverter. Okey, kalau kita tengok kat sini masih sama, iaitu signal dia adalah DC. Okey, di hadapan ini adalah DC. Okey, ini adalah DC, signal DC. Dan bezanya adalah kita sekarang ada pair inverter, ada tiga bahagian switching thyristor lah. Okey, iaitu yang pertama yang ini T1 dan juga T4. Kemudian bahagian kedua T3 dan T6. Okey, ini bahagian 1. Bahagian kedua T3 dan juga T6. Okey, phase A, phase B dan juga bahagian ketiga phase C adalah T5 dan juga T2. Okey. So ini dia punya basic diagram dia lah. Awak tengok ada phase A, phase B, phase C. So kesemua thyristor ini okey, dia akan coupling dengan diode. Yang diodenya disambung secara reverse. Okey, semua dia menghala ke atas lah. Okey, yang ini adalah sambungan untuk star three phase. Sambungan star untuk three phase. Yang kita tahu kat sini ada point A. Okey, ini untuk phase A. Yang kedua, ini neutral tengah-tengah. Ini dalam bentuk star. Yang ini adalah untuk blue. Okey, dan yang ini adalah yang ketiga lah. So kat sini ada red, yellow, blue lah untuk star punya sambungan lah. So secara prinsip asasnya adalah macam mana kita nak menghasilkan AC supply daripada DC supply. Okay, dia macam ini daripada DC straight line dan dia akan convert kepada three phase. Okey, three phase yang kita tahu kat sini ada red. Okey, fasa yang warna merah ni untuk red. Kemudian ada yellow. So antara fasa red dan juga yellow kat sini dia ada beza fasa sebanyak selalunya 120 darjah lah. Kemudian daripada yellow pergi ke blue dekat sini. Okey, pun sama juga ada beza fasa 120 degree. So ini adalah dia punya waveform. Alright, so ini sambungan untuk yang atas tadi tu, cuma dia dah simplified kan, dah dimudahkan. Kat sini dia tak ada diode, cuma dia letak thyristor saja. So sumbernya adalah kat sini ada T1, T2-nya dekat sini T2 di sini. Awak kena hafal dia punya arrangement untuk ni, susunan thyristor ni. Kamu semua kena hafal lah. T1, T2, T3, T4, T5 dan juga T6. Okay, so setiap phase ni dia akan sambung kepada three phase tadi tu. So yang ini yang pertama dia akan sambung kepada phase A kat sini. Kemudian yang kedua, yang sini titik ini akan sambung pada phase B. Tengah-tengah ni masih neutral.
Dia letak di sini sebagai kosong. Dan yang ketiga ini adalah dia akan letak pada base yang C sini lah. Okay, tengok macam mana kendalian dia. So, untuk 3-phase inverter ni, dia divide to part, iaitu yang pertama 180 degree mode dan yang kedua 120 degree mode. Apa itu 180 dan juga apa itu 120? 180 ni maksudnya setiap fasa tu dia akan berkendali sebanyak 180 degree. Okey, kalau untuk katakan 180 degree mode ni maknanya dia akan beroperasi pada 180 degree. Kalau untuk 120 degree mode dia akan berkendali sebanyak 120 degree. Okey, so ada dua bahagian. Dua switching yang berbeza lah. Kita tengok macam mana kendalian dia secara basic. Pertama tadi dia sambung. Okey. Alright. Ini bahagian table yang awak kena faham dan juga hafal. Okey. Ada dua perkara lah. Awak kena faham dan juga hafal. Okey, yang tengok yang pertama 120 degree mode operation. Macam mana dikatakan 120? 120 bermaksud dia akan beroperasi. Contoh untuk T1 kat sini. Thyristor yang pertama kat sini dia adalah T1 Dia akan beroperasi daripada kosong dia akan pergi sampai 120. Kat sini 120. Okey, sebelum tu setiap bahagian ni dia akan bagi kepada 60 degree. So kat sini ada satu bahagian. Okey. Okey, bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat, kelima dan juga keenam. Sampai sini dah cukup satu cycle lah, 360 lah. Okey, lepas tu dia akan ulang balik. Okey, dah sampai sini dia akan ulang balik pergi ke 60 degree. Dia akan ulang balik pergi asas. Sebenarnya kabel ni. Okey, macam mana dikatakan 120? 120 untuk T1, thyristor yang pertama, dia akan beroperasi bermula daripada kosong. Ni kosong, dia akan pergi ke 120. Okey, ni untuk T1. Okey, macam mana nak mula T2? Lepas T1, T2 kan? Okey, dia punya urutan dia. Pada T1, dia akan pergi T2. So, apa yang berlaku kat sini, dia akan berbeza sebanyak 60 degree. Ini memang dia punya syarat dia lah. So, untuk T2, dia bermula daripada 60 degree kat sini. Jadi, 60, dia akan beroperasi selama mana? Selama 120. Jadi, 60 tambah 120, dia akan pergi sampai 180. Jadi, jarak sini ke sini adalah 180. Boleh? Kemudian T3. T3 dia di atas. Okey, ingat tadi ni fasa 1. Okey. Fasa 2, fasa 3 kan? Okey. Dia pergi yang atas. Kemudian yang atas T3. T3 dia akan bermula 60 degree daripada yang sebelumnya lah. Maknanya sebelum T3 adalah T2 kan. Ini T2. Jadi T2 tadi kat sini 60. Dia bermula daripada 60. Jadi T3 dia bermula dengan 120. Jadi 120 tambah 120. Sebab dia mode 120 kan. 240. Dia bekerja sampai 240. Okay. T4 pula. T4 dia dekat atas. Ingat susunan T1 sini, T2 bawah, T3 tengah, T4 atas. Jadi T4 dia akan bermula 60 lewat daripada T3. Jadi T3 tadi bermula daripada 120. Jadi T4 bermula dengan 180. Okey, dah dapat 180. Jadi dia akan beroperasi sampai bila? 180 tambahkan dengan 120. Jadi dia beroperasi sehingga 300. Ini 300 degree. Okey, lepas T4, T5. T5 dia akan balik semula kepada bawah. Sama juga dia akan beroperasi lewat 60 daripada T4. Tadi T4 bermula 180, jadi T5 bermula 240. Jadi 240 tambah 120, dia akan dapat 360. Okey, lepas T5, T6.
Okey, T6 dia akan bermula lewat 60, dia akan bermula dengan 300. Jadi 300 tambah 120, dia akan jadi sampai 420. Tapi kat sini dia akan bermula semula, lepas cycle 360, dia akan balik pada kosong, kemudian pergi pada 60. So, dia akan balik semula pergi ke sini, ke sampai 60 dia beroperasi. Okey, sampai T6 dia dah akan ulang balik. Jadi sebab tu kat sini T6 awak tengok dia ada satu kotak kecil kat sini. Cik, kenapa kecil kat sini satu ni? Sebab dia sampai sini, dia dah lebih 360, dia dah pergi ke 420 tadi kan. Jadi dia sebenarnya dia akan patah balik ke T6 ni. Dia ada belay 60 kecil kat sini. Okey. Okey, tu cara dia punya nak letak table ni. Ni kena penting lah. 120 ni kena faham. So yang hitam ni dia tak ada apa-apa lah. Okey. Untuk 180 pun sama juga. 180 awak tengok kat sini dia tak ada kotak hitam kecil-kecil ni. Dia terus penuh. Sebab dia berkendali sebanyak 180 degree. Okey, 180 degree. Okey, kita tengok yang pertama tadi. T1 bermula daripada kosong pergi ke 180. T2. T2 dia akan bermula lewat 60 daripada T1. Jadi 60 tambah 180, 240. T3 akan bermula lewat daripada T2 60, dia bermula dengan 120. 120 campur 180, dia akan jadi 300. T4 bermula lewat 60 daripada T3, dia akan bermula 180. 180 tambah 180, dia akan berfungsi sehingga 360. Okay. T5. Okey, kemudian T5 T5 okey, sorry. Okey, T5 dan 360 dia akan lewat dia akan 60 ke atas, 60 degree lewat daripada T4 tadi. So dia akan pergi kepada sini lah. Kosong hingga 60. Okey, T5. Kemudian itu dah seterusnya. Okey, itu beza 120 dengan 180. Kemudian kita tengok macam mana proses switching dia. Proses switching untuk 3 phase ini. Kita tengok yang 120 degree mode dulu. Ini 120 degree. Okey, macam mana kita tahu? Bila kita dah siap table ni tadi, ni table ni kita dah buat. Sekarang kita kena tentukan mana yang switching dia. Contoh, pada circle yang pertama, pada step yang pertama, dia cuma switching pada T1 dan juga T6. Jadi tulis kat sini 6 dengan 1. So, kat sini 6 dengan 1 saja yang berfungsi. Yang lain dalam keadaan off. Yang ini semua dalam tak ada. Ini tak ada. Okey. So, 6 dengan 1 saja yang berfungsi dalam litar ni. Kita tengok macam mana dia berfungsi. Buatkan ni. Untuk step 2 pula, yang berkendali cuma T1 dan juga T2. Sebab tu dia tulis kat sini 1, 2. Jadi 1 dan 2 saja yang berfungsi. Step yang ketiga, 2 dan step yang ketiga yang berfungsi 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Jadi 2 dan 3. Seterusnya sampai step yang ke-6. Okey, kemudian ditunjukkan cara untuk bila kita tahu yang mana berfungsi, macam tadi dibuat T1 dan juga T6 berfungsi. Kita tengok step 1 ni. Jadi litar ni dia buat nak bagi nampak dalam bentuk yang kita lebih mudah nampak. So yang ada kat sini cuma pasak A dengan B saja sebab ikut switching ni sebab current dia akan flow daripada sini lah. Daripada positif dia akan pergi ke sini, switch 1 dia akan patah balik sini, masuk kat phase ni kosong, sini dah kosong dia tak masuk dan dia akan pergi dekat B, switch 6 berfungsi, patah balik sini dan dia akan balik negatif. Tu jalan dia. So dia dah simplify kan, dia akan jadi gini lah. Dia punya gambar raja ni dia akan jadi macam ni. Kemudian apa yang dia buat, dia cari nilai I total kat sini, iaitu I1. Dikirakan I1. I1 kita ikut Ohm's law, jadi nak cari current V over Z. Dia tak cakap R dia kata Z, tapi tak apa, sama je.
So kat sini ada 2Z, jadi Z ni boleh tambahkan, jadi VS bagi Z darabkan dengan VS bagi dengan 2Z. Jadi dia punya formula dia nak dapatkan formula tau. Jadi formula dia 1/2 darab VS per Z. Sebab asalnya ni adalah VS bagikan dengan 2Z. Sama dengan 1/2 VS bagi Z. Okay. Kemudian macam mana nak cari voltage drop pada VAO. Pada fasa A, dia nak cari voltage susut kat sini lah. Ni kat sini VAO. Jadi VAO formula dia current darab dengan resistor lah ataupun impedance kat sini. So nak cari voltage drop, kita gunakan formula masih Ohm's law. Current darabkan dengan Z, jadi kita dapat formula VS bahagikan dengan 2. Okey, sebab ni dia dah potong tadi I1 ni formula dia 1/2 darab VS bagi Z darabkan dengan Z. Okey. Jadi dia akan potong ni lah. Z dengan Z potong jadi VS bagi 2 je lah. Kemudian cari voltage drop kat sini pula. OB VOB. Sama juga current darabkan dengan Z. Jadi sama VS bagi 2 juga. VOB sama juga dengan VAO, VS bagi 2. Cumanya VCO sama dengan kosong. Sebab apa kat sini tadi kita dah tak ada. Dia tak ada voltage drop, kosong. Step dia memang panjang, awak kena tengok Ingat, saya recap balik. Mula cari current. Kemudian cari voltage drop pada AO. Cari voltage drop pada OB. Okay. Step tu pula. Okey, step tu pun sama. Tengok switching dia pada 1 dan 2. Pada 1 dan 2. Jadi apabila dia buat dia punya formula ni, dia akan dapat formula daripada switch bila ditutup, thyristor tu dalam keadaan on. Jadi formula yang dia dapat kat sini, VAO sama dengan ni, VS bagi 2, VBO kosong sebab tak ada kat sini, dia tak ada. VCO sama juga, VOC, VS bagi 2. Okey. Step 3 pun sama pada switch 2 dan juga 3. Switch 2 dan juga 3. Jadi bila dah diformulakan, dikira, dia dapat VA kosong, VBO, VS bagi 2, VOC, VS bagi 2. Okay. Step 4. VOA, VS bagi 2, VBO, VS bagi 2, VCO sama dengan kosong. Okay. Step 5. Okay. Dah habis. Kita sambut. Dan apa kita nak buat? Yang kita perlu buat adalah kita buat table VAO, VBO dan VCO. Ni fasa ni semua kan tadi, fasa. Fasa A, fasa B, fasa C. Okay, jadi kita letakkan formula dia yang kita dapat untuk step 1. Formula dia tadi VS bagi 2. Okay, VBO dia akan dapat negatif VS bagi 2. Okay. Okey, sebab apa dia katakan sebagai negatif? Sebab apa? Sebab kat sini kita ambil VOB kan. Arah current tu daripada sini ke sini. Tapi sekarang dia kata adalah VBO. Dia kata VBO, jadi arah arus tu dia dah berlawanan arah, tu dia letak negatif kat sini. Ingat ada negatif kat sini. Okey, step 2 pun sama. Okey. VAO, VS bagi 2, VCO. Kalau VOC tadi 1/2 kan. Kalau VCO dia dah terbalik negatif 1/2. Kemudian dia akan buat sampai step yang ke-6. Dia dapat satu formula untuk daripada line to neutral. Daripada line to neutral punya waveform. Jadi dia buat satu waveform macam ini dalam bentuk rajah tangga. Dia buat kat sini untuk VAO.
Sini VS bagi 2, atas positif, bawah negatif VS bagi 2. Ini dia punya ni omega T lah. Jadi, kita ambil contoh kat sini, dia step 1 dengan step 2. Step 1 dengan step 2, VS bagi 2, VS bagi 2. So, ada 2 senggat. Kemudian step 3. Okey, step 3 dalam keadaan kosong. Okey. Step 4, negatif VS bagi 2. Bawah, negatif VS bagi 2. Negatif. Step 5, negatif VS bagi 2 lagi. So, sampai sini 2, negatif VS bagi 2. Step 6, kosong. So, dia akan pergi kosong. So, ni cycle yang pertama lah dalam bentuk line to neutral daripada sini. Okey. Ni untuk VAO. Yang atas ni untuk VAO. Untuk VBO, dia akan bermula macam ini. Sebab starting dia negatif. So, negatif. Negatif ni, lepas tu pergi kosong. Kemudian dia pergi 1/2 VL di atas. Kemudian 1/2 lagi, 2. Sampai last kali sini, dia akan pergi, untuk complete, dia akan pergi negatif 1/2. Kemudian dia akan cycle balik lah. Dia pusing balik. VCO pula sama, starting kosong. Dia akan start kosong kat sini, di kosong. Kemudian negatif, bawah, dan seterusnya. Harap awak boleh faham. Tapi belum selesai lagi. Okey, kemudian apa yang kita kena buat step yang seterusnya? Tadi untuk line to neutral. Sekarang ni kita nak buat line to line. Jadi antara fasa A dan juga fasa B, formula dia kita kena tolakkan pula. So VAO tolak VBO. Jadi VAO tadi 1/2 tolakkan dengan ni untuk line VAB lah. So VAB. So VAO tolakkan dengan VBO. Jadi kat sini 1/2 VS. Step 2 1/2 VS. Step 3 kosong. Awak kena tengok juga polariti dia takut ada yang salah takut ada yang salah ni. So VBO tadi adalah kosong. Macam mana VAO tolak VBO dapat VAB VS? Betul ke? VAO tolak VBO. Kalau VS bagi 2 tolak kosong, mesti dah dapat VS per 2 kan. Maknanya kat sini mesti ada something wrong ni, salah. Cuba tengok VBO tadi berapa VBO. Okey, VBO sebenarnya negatif 1/2 VS. Jadi jadual ni salah. Jadi kena letak sini negatif 1/2 VS. Jadi VS bagi 2 tolak negatif VS bagi 2, dia akan dapat VS. Ni baru betul. So, check balik. Step yang kedua, VS bagi 2 tolakkan dengan, tengok VS bagi 2 tolak dengan VS bagi 2 dapat VS bagi 2. Mana boleh, patutnya tolak ni mesti kosong. So tengok balik table dia, VS bagi 2 tolakkan dengan kosong. Jadi kat sini dia terbalik, sini kosong. So dia dapat VS bagi 2. Step yang ketiga kosong tolak VS bagi 2. Kosong tolak VS bagi 2. Kosong tolak VS bagi 2, jadi negatif VS bagi 2. So yang ini negatif VS bagi 2. Step 4 VBO dia lah VS bagi 2. Dia lah VS bagi 2. So dia akan negatif VS. So dah dapat formula ni, VAB semua sekali ni. Dah dapat ni, dia akan lukiskan satu waveform untuk VAB pula. Jadi kat sini sekarang waveform dia akan tinggikan 2 pula. Tadi mula-mula sampai VS bagi 2 je kan. So tambah lagi VS letak. Sebab ni separuh VS. Ni VS saja. So dia bermula dengan VS. Jadi bermula dengan atas lah. VS. Kemudian step 2 separuh VS. Okay, separuh. Kemudian dia pergi negatif 1/2 VS. Turun banyak ni sampai sini negatif. Kemudian dia pergi negatif VS. So dia akan turun lagi negatif VS. Kemudian dia naik balik negatif VS bagi 2. Kemudian dia akan naik atas banyak di sini. Okay. So memang agak complicated, banyak dia punya ni
Banyak dia punya step-step dia awak kena tengok. Okay, tadi kita baru cari line to line untuk VAB. So dah dapat line to line VAB, ini dia punya waveform dia. Waveform dia yang ini. Seterusnya cari line apa? VBC pula. Nampak? Okay, VBC. So kena tengok formula dia betul tak betul So formula dia VBO tolak VCO. Jadi negatif 1/2 VS. Negatif 1/2 VS tolak dengan kosong dapat ni. Okey, ni betul. Okey, ni kosong tolak negatif ni dapat ni. Okey, betul. 1/2 tolak ni dapat ni, betul. 1/2 tolak ni, betul. Ni betul, betul. So daripada sini kita buat dia punya waveform. Jadi waveform ni dapat ni lah. Dia bermula dengan negatif 1/2 VS. So ikut ni semua. Ni untuk VBC punya line lah. VCA, so dia tolakkan, dia dapat ni. VCA punya formula, dia akan dapat waveform ni lah. Ini waveform ni. Okay, kemudian seterusnya apa yang kita kena lakukan adalah kita rumuskan semua formula yang kita ada. VAB, VBC, VCA. Jadi formulanya kita buat dalam satu table. Ni VAO, VBO, VCO. Step ni semua. Dan kita lukiskan balik. Kita 120 degree mode macam inilah. So ni adalah untuk line VAO tu untuk line, di sini sampai sini semua line. Ini adalah ini line to neutral line to neutral. Yang ini adalah line to line punya formula lah. So nampaklah kat sini sekarang dia punya bentuk dia adalah waveform. Dia macam waveform sinus lah, tapi sebenarnya dia bukan sinus, dia dalam bentuk square wave lah. Okey, kalau kita buat ni, dia sebenarnya dalam bentuk sine wave lah. Tapi kat sini, kita hanya dapat dalam bentuk square wave. Sebab dia tak ada, sebab tu dia kena letak kapasitor untuk menjadikan dia lebih signal yang lebih smooth. Okey. So, itu saja untuk 120 degree. Jadi ada satu lagi adalah 180, tapi konsep dia lebih kurang. Dan nota ni pada awak semua. Cuma nota yang ada dengan nota daripada poli yang sedia ada tu, yang ada dekat Sidos tu, dia ada agak dia lain berlainan sikit, tapi menuju objektif yang sama. Cuma penerangan dia tu saya rasa agak complicated sikit lah. So ni yang poli punya three-phase bridge inverter. Penerangan dia panjang berjela ni, saya dah terangkan dia tadi semua secara ringkas yang saya buat tu. Ni semua sama aja dia punya ni. Okay, so saya rasa tu saja untuk hari ini. Jadi awak boleh ulang-ulang balik video yang saya buat ni. So harap-harap awak boleh faham lah apakah itu three phase inverter. Okey, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum.